Okey? Okey tu. Cerita politik lah. Cerita politik. Anwar Ibrahim kata tu, dia berjanji tu kalau dia jadi PM beberapa bulan dia akan reduce dia punya gaji tu. Dan Menteri Kabinet. Anwar Ibrahim berjanji, tuan-tuan, berjanji lagi. Allahu Akbar. Janji lama pun hang tak tunai. Kali ni dia janji, kalau dia jadi Perdana Menteri, dia akan potong gaji dia. Saya nak beritahu dengan Anwar Ibrahim, kita ni rakyat Malaysia bukan bodoh. Kalau kita tawarkan jawatan Perdana Menteri itu tak bergaji pun, tak ada seorang pun ahli politik akan tolak jawatan Perdana Menteri. Walaupun tak ada gaji. Sebabnya Anwar Ibrahim dia cakap nak kurangkan, dia tak cakap dia nak buat macam mana dia pernah buat dekat Selangor. Dekat Selangor Anwar Ibrahim cuma ambil RM1 gaji sebulan sebagai penasihat ekonomi negeri Selangor. Tetapi ketika dia menjadi penasihat ekonomi negeri Selangor, klaim dia 15 juta. Klaim dia saja, bukan saya cakap. Yang cakap ni setiausaha politik kepada Menteri Besar Selangor, Faikal Husin. Kawan lama saya lah. Dia keluar kenyataan media. Jadi beritahu dengan Anwar Ibrahim, rakyat Malaysia bukan bodoh. Kalau kau pegang jawatan Perdana Menteri, kau ada kuasa. Kalau kau tak dibayar gaji pun, orang berebutlah nak jadi jawatan Perdana Menteri. Janganlah insult our intelligence. Come on, man. Bagilah janji yang munasabah sikit. Itu sebabnya, tuan-tuan, kena pandai. Kalau kita dibodohkan lagi sekali, semata-mata kerana Anwar bersetuju untuk kurangkan gaji dia sebagai Perdana Menteri, maka kita nak undi PKR, nak derita lagi sekali hidup macam mana 22 bulan Pakatan Harapan pemerintah, dan hari ni pula dia dah menyatakan persetujuan nak kerjasama balik dengan Datuk Puaka ni. Kena boleh. Aduh, kalau korang nak tengok kemusnahan, kebinasaan ini berulang kembali, silakan. Silakan. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kalau saya lah gaji ahli politik ni, saya naikkan. Kalau naik 10 kali ganda pun tak apa. Kemudian kita kenakan hukuman mati kepada orang yang ambil rasuah. Itu lagi baik. Sebabnya sebagai ahli politik, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, setakat gaji yang dia terima tu sangat kecil. Sebab beban nak jaga rakyat ni besar. Bila gaji kecil, akhirnya apa yang dia orang buat? Dia orang makan rasuah. Bila dia orang makan rasuah, dia orang ada duit, baru dia orang boleh servis kawasan ni dengan baik. Barulah rakyat datang minta apa pun, dia boleh bagi. Ini masalah politik Malaysia. Sebab otak dia orang ni sempit. Dia orang fikir macam mana kita nak potong 10%, 20% gaji ahli parlimen, gaji menteri. Come on, man. Cakap tu mesti gunakan fakta, mesti pakai otak. Kau potong 50% emolumen kepada anggota pentadbiran ni, berapa juta je? Berapa juta je? Kalau nak bagi, contohnya dulu zaman Datuk Seri Najib, nak bagi 1,200 kepada satu keluarga dalam bentuk BRIM, 7.1 juta keluarga tu, kos dia pun 6.8 bilion tau. Kalau kau ingat kau potong gaji menteri ke wakil rakyat ke, ini boleh menyelesaikan masalah rakyat. You are dreaming. Kamu bermimpi. Kau potong gaji wakil rakyat, lagi kuat dia makan rasuah, lagi banyak ketirisan berlaku, lagi rugi negara. So betulkan mind setting ni. Jangan asyik duk fikir nak kecilkan lagi gaji menteri-menteri, gaji ahli-ahli politik yang dah sememangnya kecil. Tengok kawan kita di Singapura, macam mana dia orang ni,
Dulu zaman Datuk Seri Najib, ada jugalah 3 kali kita potong pertumbuhan ekonomi Singapura. Betul tak? Datang zaman Mahathir, datang zaman Muhyiddin, hancur. Kita ketinggalan jauh. Salah satu sebab mereka memberikan gaji yang besar kepada ahli-ahli politik mereka kerana mereka tidak mahu ahli politik mereka makan rasuah. So kalau ada benda baik yang dibuat di Singapura tu, ambil lah. Ini korang tak hari-hari fikir nak kecilkan gaji kaki tangan ni anggota pentadbiran dan juga ahli parlimen. Yang akhirnya rugi rakyat. Sebab bila ada masalah, hari ni pun ada juga orang kereta kena tarik, cari kita belum jadi wakil rakyat pun orang cari juga. Betul tak? Maknanya ahli parlimen kita, ahli Dewan Undangan Negeri kita dihujani dengan masalah bil air kena potong, bil api kena potong. Anak masuk ke universiti walaupun ada bantuan daripada sana daripada sini, ada PTPN, dia orang tetap cari wakil rakyat. So mana cukup dengan gaji, dengan peruntukan yang diberikan kepada wakil rakyat kita dan menteri-menteri kita? Tak cukup. Bila tak cukup, dia orang kena buat kerja tambahan. Yang ini yang kita tak nak. Betul tak? Dalam berarti kata lain, kita menyebabkan dia orang ni ada budaya mengambil rasuah. Kalau kita tak terlalu manja, semua benda kita cari wakil rakyat kita pun tak bermasalah. Jangan lupa. Jadi kalau misalnya ada cadangan-cadangan bodoh macam Anwar Ibrahim nak buat ni, tuan-tuan, kalau misalnya jadi Perdana Menteri itu tidak memberikan pulangan dalam bentuk pelbagai bentuk imbuhan, tidak ada perks, tidak ada peluang untuk buat projek tu, projek ni, tidak ada peluang untuk bagi projek dan dia boleh dapat macam-macam, dia nak tak rebut jawatan Perdana Menteri ni? Tentu dia tak nak. Betul tak? Itu sebab dulu masa jadi penasihat ekonomi, betul lah dia ambil gaji 1 juta, RM1, tapi dalam tempoh dia menjadi penasihat ekonomi tu, negeri terpaksa bayar perks dia punya claim dia apa semua, RM15 juta. Bukan saya cakap, ini susah politik Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim Faikal Husin yang cakap. So takkanlah kita bodoh lagi nak kena gula-gula dengan Anwar Ibrahim ni. Okey? Okey, Tok. Hampir pasti saya akan dihantar ke kawasan yang dipegang oleh parti lawan dan bukan kursi selamat, kata Khairil Jamaluddin. Kawasan kemalangan nak kira. Dia macam inilah. Bagi saya, dia pun dah 3 tahun, 3 penggal jadi MP kan. Bagi saya, kalau misalnya dia buat kerja dia bagus, dia dah buat yang terbaik untuk parti dia, dia setia kepada parti, dia tak perlu bimbang. Pasti kalau parti anggap dia tu sebagai aset, dia akan diberikan tempat. Tapi kalau dia sendiri pun sedar bahawa banyak benda yang dia buat tu tak menguntungkan parti, lebih-lebih lagi pula kebetulan timbalan Presiden Parti berada di tempat situ. Dulu timbalan Presiden Parti bertanding di peringkat Dewan Undangan Negeri, sebab dulu dia Menteri Besar. Tapi sekarang ni kita dah upgrade dia menjadi timbalan Presiden Parti. Takkan dia nak duduk Dewan Undangan Negeri, mestilah dia nak duduk pusat. Kurang-kurang dia boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Mana lebih penting, menteri ke timbalan Perdana Menteri? Mungkin timbalan Perdana Menteri, mestilah timbalan Perdana Menteri kalau Perdana Menteri mencadangkan untuk dia menjadi timbalan. Betul tak? Jadi dalam keadaan begitu, sudah pastilah kursi rembau tu sewajarnya lah diberikan kepada Tok Mat untuk bertanding. Sekiranya Presiden nak letak Tok Mat sebagai calon di rembau, bahagian boleh bagi cadangan perhubungan, pengurusi perhubungan. Tok Mat sendiri dia pun boleh bagi cadangan untuk bertanding di rembau.
Tetapi last kali keputusan di tangan Presiden. Saya yakin memang Presiden pun sudah pasti akan meletakkan Tok Mat sebagai calon di Rembau. Kalau misalnya prestasi KJ ni bagus, dia tak perlu bimbang lah nak diletakkan di kawasan mana sekalipun. Kalau katalah ditakdirkan dia diletakkan di Tambun menentang Anwar Ibrahim, memanglah ada risiko. Mana ada tempat yang selamat? Tak ada siapa akan tahu apa keputusan pilihan raya akan datang. Kawasan saya di Parlimen Seri Gading pun dulu memang bukan main selamat. Yang bertanding Timbalan Menteri Pengangkutan lagi. Tapi kita terkejut tiba-tiba boleh kalah pilihan raya. Masa hari pembuangan undi tu saya pergi, saya tengok dia orang ni pacabar pun tak ada. Orang yang duduk jadi kira mendaftar orang masuk apa semua, tak ada. Hanya BN je ada. Pun dia menang. Calon daripada Bersatu yang pakai logo PKR, tak ada dia punya wakil pun menang juga. Jadi kita jangan confident sangat. Kawasan selamat belum tentu akan terus menjadi kawasan selamat. Dan kawasan kemalangan belum tentu tak jadi kawasan selamat. Ini semua kuasa Allah Ta'ala. Kalau kita yakin kita telah memberikan khidmat terbaik kepada rakyat, di mana saja kita diletakkan, InsyaAllah, kalau Allah kata jadi, jadilah. Kun fayakun.